Saya ingin bersama dengan saudara Mujibu Abdul Muiz, penganalisis politik dari Universiti Teknologi Mara, UiTM. Mujibu, bagaimana kita melihat perjalanan PRN Melaka ini? Kalau dilihat dan dicatur satu persatu, agak berselerak muafakat politik ataupun agak banyak perkara dan juga pertanyaan yang tidak dijawab. Bagaimanakah kesepakatan ataupun kerjasama yang bakal dilakukan? Adakah pertanyaan ini saya betul ataupun sebenarnya mereka sudah membuat keputusan? Ataupun bagaimana kita membaca percaturan ahli politik pada ketika ini? Ya, terima kasih Zul. Saya rasa jawapan kepada persoalan Zul itu sudah pun dikonkludkan sejak berapa bulan yang lalu. Ini dengan kenyataan tegas daripada kepimpinan tertinggi parti, terutamanya UMNO yang sudah pun berpatah arang dengan Perikatan Nasional, terutamanya Bersatu, dalam konteks kerjasama politik yang membawa kepada apa yang kita saksikan pertukaran kepimpinan di peringkat pusat, dan juga yang paling mengejutkan apabila tidak ada lagi sebarang kerjasama ataupun kita kata muafakat yang berlaku di dalam Muafakat Nasional Bersama PAS juga nampaknya semakin jelas tidak akan berlaku di dalam PRN pada kali ini. Jadi kalau kita saksikan kepada itu, barangkali dalam konteks Barisan Nasional UMNO yang begitu yakin untuk bergerak sendirian ini amat menarik untuk diperhatikan. Jelas apabila kita melihat kepada taburan 28 kerusi DUN di dalam konteks PRN Negeri Melaka ini, dengan majoriti kerusi itu berada di dalam kawasan campuran yang tinggi, kecuali lah kita kata kerusi-kerusi selamat Barisan Nasional di dua parlimen ini, di Parlimen Masjid Tanah dan juga di sebelah selatan. Parlimen ini barangkali mempunyai kerusi-kerusi DUN yang selamat 5 kerusi, contohnya gandingan Masjid Tanah, kita kata Datuk Seri Sulaiman Ali dan juga Datuk Seri Abdul Rauf ini terpaksa memimpin UMNO buat pertama kali menghadapi pilihan raya. Kita tahu Datuk Seri Rauf sebagai pengerusi perhubungan pertama kali memimpin UMNO dan tidak bertanding pada 2018 berbanding dengan Datuk Seri Sulaiman Ali yang bertanding 2 kali. Tetapi kita boleh lihat keputusan 2018 bagaimana Datuk Seri Sulaiman Ali mempertahankan kerusi lendu itu begitu tipis sekali, hanya memenangi dengan 627 kerusi disebabkan 3 penjuru di antara ketika itu PKR dan juga PAS. Jadi kalau kita boleh melihat senario itu dan dibawa kepada senario 2018 kepada 2021 ini, jelas kita menyaksikan tanpa kerjasama politik barangkali akan timbul kerusi-kerusi yang bertanding lebih daripada 3 penjuru. Kalau kita menyaksikan senario ini berlaku, maka kawasan-kawasan selamat Barisan Nasional sudah tentu akan menjadi tumpuan disebabkan terpecahnya undi Melayu. Jadi kalau pecah undi Melayu, siapa-siapa parti pun yang barangkali boleh memecahkan kerusi itu dengan memiliki tidak banyak undi, mungkin 1,000, 2,000, barangkali sudah sangat signifikan bagi menjejaskan peluang mana-mana parti yang bertanding. Dan barangkali ini boleh dieksploitasi oleh parti seperti Pakatan Harapan yang sudah tentu lebih kelihatan solid dalam konteks PRN Melaka kerana mereka mampu untuk bergerak secara berkumpulan dan koalisi mereka itu jelas lebih stabil berbanding dengan parti-parti lain yang bertanding secara solo. Tetapi itulah kita bercakap tentang negeri Melaka yang sudah tentu sentimen Melayunya antara yang lebih tinggi dan lebih kuat berbanding dengan negeri-negeri lain, dan kita juga menyaksikan bagaimana hegemoni politik UMNO di negeri Melaka itu masih lagi kukuh di kawasan-kawasan yang kita kata pengundi Melayunya tinggi, sekitar 70% itu masih lagi kuat. Maka barangkali kelebihan itu barangkali boleh dipertahankan oleh Barisan Nasional sekiranya meletakkan calon-calon yang sesuai bagi kawasan itu. Tapi itulah apa-apa boleh terjadi dalam konteks pilihan raya negeri. Kita tidak boleh mengatakan siapa yang boleh memenangi berdasarkan persentimen semasa kerana pengundi semakin taktikal, pengundi juga semakin rasional. Banyak isu-isu yang berkali menjadi pertimbangan mereka dalam membuat keputusan ketika membuang undi di dalam kotak undi itu kelak. Saudara Mujibu berkata tadi bahawa Melaka ataupun beberapa kawasan DUN khususnya di Parlimen Masjid Tanah itulah kawasan selamat untuk Barisan Nasional. Tetapi Melaka itu kalau kita imbau tahun 2018 pun kita merasakan bahawa itu adalah kubu dan juga negeri selamat ataupun cash deposit untuk Barisan Nasional pada ketika itu.
tanpa kita sangka, ianya berlaku sebaliknya pada tahun 2018. Justru dalam tempoh 3 tahun ini, apa yang mengubah sentimen rakyat Melaka? Kerana dinamik Melaka itu mungkin berbeza ataupun kita underestimate sebelum ini. Aksesnya kepada mobility, aksesnya kepada maklumat, ianya sudah berbeza dan cara mereka mendapat maklumat juga tidak sama dan juga tidak boleh di stereotipkan seperti 5 tahun dahulu. Pada pandangan Mujibu, bagaimana kita memahami dinamik pengundi? Dengan tambah lagi zaman COVID, dengan pilihan raya mengejut seperti ini, bagaimana kita membaca mereka? Ya, saya melihat kepada faktor rationality dalam pengundi kerana kita ada dalam dunia akademik ada beberapa kaedah ataupun teori dalam memahami pilihan pengundi sama ada berdasarkan sociological perspective, party affiliation ataupun juga yang paling besar adalah isu dan rationality dalam mengundi. Jadi kalau kita melihat senario 2018 dan dibawa kepada senario 2021 sudah tentu berbeza. Kita melihat pada tahun 2018 sentimen penolakan kepada Barisan Nasional itu lebih kuat dan apabila UMNO BN sendiri ketika itu mensasarkan 24 kerusi DUN dimenangi oleh mereka dan 4 kerusi DUN dimenangi oleh pembangkang itu tidak berlaku dan menyaksikan Melaka antara titik gempa yang menjatuhkan Barisan Nasional daripada kuasa setelah 60 tahun memerintah Malaysia dan juga sudah tentu Melaka pada ketika itu jelas digambarkan dalam keadaan sekarang. Tetapi dalam tempoh 3 tahun kita juga harus mengakui bahawa perubahan pengundi itu banyak disebabkan oleh faktor maklumat, ya, faktor persepsi dan sebagainya. Kita lihat juga bagaimana dalam tempoh 2 tahun selepas PH memerintah, bagaimana isu persepsi tentang PH terutamanya DAP yang anti Melayu itu berjaya dieksploitasi dengan baik dalam setiap kempen Muafakat Nasional terutamanya UMNO dan PAS, dan dalam masa yang sama juga bagaimana PH yang gagal dilihat menunaikan janji dan lebih dilihat banyak menghabiskan masa dengan krisis kepimpinan yang mahu menyaksikan Datuk Seri Anwar Ibrahim segera menggantikan Tun Dr. Mahathir itu dilihat sebagai satu yang tidak berapa digemari oleh pengundi, terutamanya pengundi-pengundi atas pagar. Jadi sentimen itu barangkali kalau dibawa kepada ini mungkin boleh menyaksikan Barisan Nasional kembali dimenangi. Tetapi seperti mana yang kita faham, Melaka ini adalah satu negeri yang penuh dengan kawasan campuran. Jadi banking on pengundi di pengundi segmen pengundi tertentu barangkali saya rasa adalah satu keputusan yang tidak bijak. Kita ambil contohnya macam di Masjid Tanah, ya. Memang ini adalah kawasan-kawasan yang selamat bagi Barisan Nasional disebabkan ini adalah kawasan yang majoriti Melayu itu agak tinggi. Tetapi kalau kita lihat pada 2018 keputusan pilihan raya itu jelas menyaksikan majoriti yang dimenangi oleh Barisan Nasional tu sedikit merosot walaupun masih lagi mencatatkan keputusan 5-0 di situ, tapi kita lihat bagaimana persaingan tiga penjuru terutamanya saingan pada ketika itu jelas memberi menjejaskan keputusan undi itu. Jadi kalau kita bawa kepada sekarang dengan apa yang kita pegang kepada bakal berlaku pada tanggal 8 November nanti ketika penamaan calon, kita mungkin menyaksikan barangkali akan ada 3 penjuru ataupun lebih dengan komitmen parti-parti tertentu seperti PAS dan juga Perikatan Nasional terutamanya Bersatu yang mahu bertanding barangkali secara solo. Jadi kita ambil senario ini, kalaulah kata-kata dalam kawasan itu barangkali ada 10,000 pengundi, setiap parti boleh dapat 2,000, maka margin kemenangan itu barangkali akan ditentukan oleh pengundi atas pagar dan sudah tentu mampu untuk membuat keputusan yang mengejutkan pada PRN nanti. Terutamanya walaupun ini kita bercakap tentang 5 kawasan yang selamat di DUN, di kawasan Parlimen Masjid Tanah, terutamanya di kawasan-kawasan yang kita kata ini adalah kawasan yang majoriti Melayu tinggi, dan juga kita mahu menyaksikan kerana 2 orang utama yang menggerakkan UMNO Melaka pada ketika ini berasal daripada kawasan Parlimen Masjid Tanah, ya. Datuk Sulaiman Mak Ali adalah 2 penggal Adun Lendu dan juga Datuk Seri Abdul Rauf walaupun tidak dicalonkan ketika PRU 18 katanya akan bertanding pada ketika itu di Parlimen Masjid Tanah walaupun akhirnya digantikan oleh Datuk Seri Mas Herumiati, dan sudah tentu juga ketika itu yang kita saksikan adalah perubahan
kerusi itu apabila Datuk Seri melompat daripada UMNO kepada Bersatu. Jadi senario-senario beginilah yang barangkali menarik untuk diperhatikan dalam konteks PRN Negeri Melaka kelak. Tapi yang pastinya penganalisis politik mengatakan bahawa baik di negeri Melaka ataupun di peringkat nasional, undi ataupun pertemuan tiga penjuru itu bukanlah sesuatu yang ideal untuk memberikan kemenangan mutlak kepada parti-parti politik tertentu, khususnya apabila kita bercerita mengenai undi Melayu. Benar, Saudara Mujibu? Kalau kita lihat kepada apa yang berlaku, kita enjak sedikit daripada 2018 kepada 2013 ya. Bagaimana kerusi kita ambil kerusi Datuk Seri Sulaiman Ayilah pada ketika itu, beliau menang dua penjuru bertanding dengan calon PAS dengan majoriti yang sangat besar 2,500. Bagi sebuah DUN itu adalah besar, dan apabila bertanding tiga penjuru, beliau hanya menang 627. Dan kita lihat juga bagaimana kerusi-kerusi campuran ataupun kerusi-kerusi bandar yang didominasi oleh pengundi bukan Melayu. Kita lihat bagaimana DAP sentiasa mengekalkan undi yang tinggi dan konsisten mempertahankan itu walaupun dicabar dengan dua penjuru ataupun tiga penjuru pada ketika itu. Jadi kita boleh lihatlah bagaimana konsistensi itu berlaku. Dan kita juga menyaksikan bagaimana seperti DUN Pengkalan Batu contohnya kan dimenangi oleh DAP walaupun kerusi itu memiliki pengundi Melayu sekitar 65-64%. Ya, tetapi dia perubahan dan sentimen pada ketika itu menyaksikan beliau menang di DUN itu. Walaupun itu pernah menjadi kubu kuat Barisan Nasional. Jadi kita boleh lihat bagaimana keputusan tiga penjuru itu dan sentimen semasa mainkan peranan. Seperti mana Zul cakap tadi ya, pengundi pada ketika ini very tactical. Ya, kita harus melihat UMNO ini adalah sebuah parti yang ada reputasi, dan reputasi UMNO di Melaka ini banyak dibentuk oleh tokoh-tokoh tertentu yang menguasai parti itu. Dengan berlakunya krisis kepimpinan yang dikatakan berpunca daripada konsesi pasir yang dikatakan tidak adil ya, dan mungkin ada kepertikaian dan ketidakpuasan dalam konteks itu yang katanya dibolot dan sebagainya. Jadi apakah pengundi akan melihat itu sebagai satu lagi permasalahan UMNO yang pada ketika ini saya rasa orang Melayu mungkin melihat UMNO itu sebagai satu parti yang betul berjuang mereka, tetapi dalam konteks pengundi baru, pengundi atas pagar, perkara-perkara ini barangkali mungkin akan dilihat sebagai satu signal bahawa UMNO ini jelas satu parti yang tidak berubah ya, walaupun sudah dihukum, sudah kalah, tetapi bila ada kuasa selama 7 bulan nampaknya perkara sama saja yang diulang. Mungkin ini berlaku, tetapi itulah bila kita bercakap tentang Melaka dan sentimen Melayu ini, kadang-kadang sentimen Melayu ini boleh memberikan satu pemikiran yang lebih besar dalam membuat keputusan pengundian sampai tidak boleh melihat faktor-faktor lain ya, yang hanya rela melihat lebih baik orang Melayu Islam yang memimpin daripada orang lain, walaupun ada diperlihatkan tentang bagaimana kepimpinan Parti Melayu itu yang berulang kali memperlihatkan krisis kepimpinan ya, krisis yang berlaku itu bukan disebabkan nak membela rakyat ke apa, tapi untuk berebut projek tertentu, membolot konsesi tertentu. Tapi inilah yang barangkali menjadi kesukaran ya, kepada parti-parti lawan, terutamanya Pakatan Harapan dalam konteks cuba memenangi hati Melayu dengan persepsi bahawa DAP menguasai kerajaan dan DAP anti Melayu Islam itu yang saya lihat pada ketika ini masih lagi sukar untuk dikikis oleh Pakatan Harapan, terutamanya dalam pengundi Melayu. Tapi Saudara Mujibu, bagaimana mungkin sentimen Melayu itu dapat dituai dengan baik dan dihasilkan menerusi undi kalau sekiranya parti-parti yang mendominasi undi Melayu ataupun sentimen Melayu Islam itu seperti Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional tidak bersama-sama? Ya, itu sebab tadi Zul saya bercakap tentang parti yang ada reputasi di Malaysia ini. Barangkali kalau kita faham tentang senario politik semasa UMNO, PAS dan juga DAP itu adalah antara parti yang ada reputasi, yang ada pengundinya yang setia, yang ada penyokongnya yang tegar, yang
barangkali sukar untuk diacah dengan apa-apa persepsi dan sebagainya. Tetapi dalam konteks semasa juga, kita harus melihat jumlah pengundi yang tegar itu barangkali sudah berkurangan disebabkan perubahan generasi, pertambahan dan pembesaran segmen pengundi, ya. Apatah lagi kalau kita saksikan dalam konteks Melaka ini adalah satu negeri yang kita katakan bersifat bandar dan juga semi bandar, ya, tidak seperti di Sabah contohnya, kan. Kalau kita ambil bagaimana sentimen-sentimen begitu masih lagi kuat dimainkan kerana ada kawasan-kawasan tertentu yang majoriti didiami oleh kaum tertentu dan parti-parti yang mewakili kaum itu barangkali sesuai di dalam konteks itu. Di Melaka ini barangkali kita tengok pengundinya, kita boleh pecahkan dalam dua segmen saja, Melayu dan juga bukan Melayu, kerana ini adalah satu kawasan yang sangat bercampur. Jadi sentimen Melayu ini kalau hendak dituai pun barangkali dia melibatkan dua perkara. Satu, parti itu sendiri yang ada satu reputasi sebagai pembela Melayu, terutama dalam konteks Melaka, dan juga sudah tentu ketokohan siapa yang menjadi calon dan juga memimpin parti itu sendiri boleh diyakini sebagai pejuang mereka ataupun wakil mereka dalam konteks ini. Kerana barangkali inilah yang membolehkan UMNO di Melaka itu menuai undi kepada mereka. Cuma saya rasalah, kan, dengan dua kepimpinan yang mengetuai UMNO Melaka ini adalah orang lama di dalam parti, maka saya mungkin tidak menyaksikan adanya perubahan signifikan di dalam calon-calon yang diletakkan. Barangkali kita menyaksikan calon lama akan dikembalikan bagi memastikan adanya kesetiaan dan juga status quo dalam parti itu bagi membolehkan mereka bersatu, dan sudah tentu bagi meyakinkan pengundi bahawa mereka adalah orang-orang yang biasa dengan kepimpinan itu dan meneruskan kesinambungan kepimpinan. Tetapi apa-apa juga boleh berlaku, Zul, kerana kita faham lebih kurang 500 pengundi di Melaka itu sudah tentu akan menunaikan tanggungjawabnya, dan juga dengan sentimen semasa kalau peratusan pengundi itu yang kita jangkakan akan berkurangan, ya, walaupun SPR menetapkan 70% jumlah mengundi yang saya rasa adalah satu angka yang begitu sukar untuk dicapai disebabkan keadaan semasa, maka barangkali cabaran kepada parti-parti bertanding itu akan lebih sengit kerana peratusan pengundi yang berkurangan dan jumlah penurunan pengundi itu yang barangkali sedikit terjejas disebabkan keadaan semasa, maka setiap undi sangat berharga dan peralihan undi itu akan menentukan siapa yang bakal menguasai kerusi-kerusi yang dipertandingkan itu nanti. Saudara Mujibu, saya ingin bawakan sedikit paparan di iPad saya, perkongsian oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Setiausaha Agung Bersatu dan juga Setiausaha Agung Perikatan Nasional. Piau betul makan hari ini, lebih-lebih lagi bersama dengan sahabat. Gambarnya dan juga komunikasinya nampak mesra di situ antara beliau, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Setiausaha Agung PN bersama dengan Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Takyuddin, bersama dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Menteri Besar Terengganu, dan juga pengerusi Perikatan Nasional di peringkat negeri Melaka, iaitu Datuk Seri Muhammad Rafiq Naizam Muhyiddin. Saudara Mujibu, penganalisis politik, komunikasi dan juga perkongsian sebegini mungkin menghantar signal dan juga mesej yang tertentu untuk menunjukkan blok dan juga di sebelah mana sahabat dan juga kawan ketika pilihan raya ini. Namun begitu, adakah saudara Mujibu optimis bahawa ruang untuk perbincangan dan juga permufakatan masih lagi boleh berlaku di antara Perikatan Nasional dan juga UMNO dan juga Barisan Nasional, ataupun bagaimana? Kerana orang politik dalam masa beberapa hari, beberapa minggu ni macam-macam boleh berlaku. Ketika ini saya menjangkakan tidak ada sebarang kerjasama antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Tetapi saya tidak menolak kemungkinan ia berlaku selepas keputusan diumumkan, bergantung kepada pada ketika itu yang saya jangkakan barangkali tidak akan ada mana-mana parti yang mampu membentuk kerajaan negeri disebabkan keterpecahan undi, melainkan apa yang saya katakan ini dibuktikan sebaliknya oleh pengundi Melaka sendirilah. Kerana jelas kalau kerjasama selepas itu berlaku, maka tidak ada masalah bagi saya untuk menyaksikan pembentukan kerajaan negeri kembali kepada kerajaan Perikatan Nasional dan barangkali menyelesaikan permasalahan yang dicetuskan oleh empat yang bertukar arah itu. Walaupun saya merasakan
barangkali mungkin ya Perikatan Nasional itu barangkali akan bergerak bersama-sama di dalam konteks PRN Melaka itu adalah adalah sesuatu yang juga saya rasa agak sukar. Tapi sebagai penganalisis, kalau dilihat daripada kemampuan Perikatan Nasional untuk berkompromi dan bergabung, terutamanya Bersatu dan PAS ini barangkali mampu untuk membuahkan hasil. Walaupun kita kata dalam konteks menyaingi kekuatan UMNO Barisan Nasional di kerusi-kerusi Melayu ni, terutamanya dalam negeri Melaka ini agak sukar bagi saya ya, kerana kalau kita gabungkan undi dan juga kekuatan di antara Bersatu dan PAS itu barangkali masih lagi jauh ketinggalan lah ya, kerana kita faham ketika PRU 14 yang lalu PAS bertanding hampir di 23 kerusi dan kalah kesemuanya. Tetapi kalau kita gabungkan undi-undi PAS dan juga undi Bersatu yang ketika itu bertanding di atas tiket Parti Keadilan Rakyat, barangkali mampu untuk menjejaskan undi dan juga majoriti yang dimenangi, ataupun mungkin juga tidak mustahil boleh menjadi penentu kepada perubahan kerusi yang memihak kepada mereka. Ini bergantung kepada sejauh mana strategi itu dilakukan. Tetapi setakat ini gambar tidak memberikan kita apa-apa melainkan persepsi, Zul. Melainkan ada kenyataan yang mengatakan mereka akan bekerjasama secara rasmi ketika pilihan raya kelak. Kerana apa yang kita difahamkan, Pesuruhjaya PAS Negeri Melaka sendiri mengakui bahawa mereka akan bergerak sendirian dan juga menjadi calon Ketua Menteri kalau PAS berjaya. Jadi kita boleh katakan di peringkat negeri itu mungkin jelas mereka mahu bergerak bersendirian. Tetapi itulah ya, seperti mana yang saya cakap, dalam politik apa-apa boleh jadi, dan sudah tentu juga dalam pilihan raya akhirnya nanti politik angka yang menjadi penilaian dan juga yang menjadi keputusan yang mahu dijadikan asas kepada pembentukan kerajaan. Jadi kalau kita kata kerjasama itu selepas pilihan raya berlaku dan untuk membentuk kerajaan, saya rasa itu tidak ada masalah, kerana yang pasti mana-mana parti yang memiliki kerusi walaupun sedikit dalam konteks negeri Melaka ini mampu untuk menjadi kingmaker, seperti mana yang berlaku selepas langkah Sheraton bila berubah saja kerajaan pusat, mereka yang ada kerusi seperti Bersatu dan juga DAP yang kemudian menjadi bebas, itu jelas memberikan pulangan lumayan dan mengubah kerajaan yang seperti mana yang kita saksikan pada tahun 2020.